Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Temu kita di subjek pendidikan kesihatan tahun 4. Baik, apa topik kita pada hari ini? Mari kita lihat sama-sama. Ya, kita akan masuk topik yang baru, iaitu ambil tahu dan elak keliru, iaitu 2.0, iaitu penyalahgunaan bahan. Jadi bahan apa yang salah kita guna? Kita akan belajar pada hari ini, iaitu alkohol. Awak semua tahu alkohol? Okey, kalau tak tahu, jom. Baik, sebelum tu kita kenalkan sedikit dengan standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Jadi kita masuk standard kandungan 2.1 dan standard pembelajaran 2.11 serta 2.12. Okey, iaitu mengetahui maksud alkohol dan menganalisis kesan pengambilan alkohol ni. Okey, dalam kehidupan seharian kita. Alright, jadi objektif pelajaran pada hari ini ada dua, iaitu yang pertama, cikgu nak awak semua mengetahui maksud alkohol dengan betul, maksud ataupun definisi lah. Serta yang kedua, menyatakan kesan buruk pengambilan alkohol yang berlebihan. Jadi apa kesan maksud sampingan lah terhadap pengambilan alkohol ni, jadi kita akan lihat pada hari ini. Baik, kita terus masuk pada mengenai iaitu maksud alkohol. Jadi maksud alkohol kita ada dua dekat sini, saya menyatakan, iaitu yang pertama daripada Kamus Dewan edisi yang keempat, iaitu alkohol membawa maksud cecair yang mudah terbakar dan memabukkan. Dia sesuatu cecair, cecair maksudnya air dan maksud dalam buku teks adalah suatu cecair yang mudah terbakar dan memberikan kesan mudaratkan kepada seorang individu jika mengambilnya dengan berlebihan. Jadi maksudnya kat situ sama juga konteks dengan Kamus Dewan. Jadi ada dua perkataan yang wajib kamu tahu, iaitu dia adalah cecair dan mudah terbakar, dan memabukkan. Bahaya alkohol ni di kalangan kanak-kanak. Sebelum tu cikgu sebelum pergi ke slide seterusnya, cikgu terangkan sikit alkohol ni pengambilan dia semestinya anda nak ambil 18 tahun ke atas. Jangan cuba-cuba untuk mengambilnya sebelum 18 tahun. Baik, sedikit informasi, iaitu yang pertama, minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol ni adalah satu bahan yang terlarang, yang jika kita mengambilnya, jadi ia boleh mengganggu fungsi saraf. Etanol ni dia sejenis kumpulan dadah, dia dadah yang berbahaya lah. Kalau dah terlarang tu berbahaya dan boleh mengganggu fungsi saraf kita serta memberi kesan pada ketagihan. Jadi dia menyebabkan kita selalu ketagih. Ketagih ni maksudnya asyik nak je. Bila kita dah cuba sekali, kita akan ambilnya berkali-kali. Jadi jangan cuba sesekali. Baik, jadi kesan buruk penyalahgunaan alkohol. Ada 4 kesan mana dalam buku teks kamu nyatakan, iaitu yang pertama, tubuh badan. Jadi tubuh badan ni koordinasi pemikiran dan pertukuran terganggu. Jadi maksudnya kat sini kita punya kepala dah tak boleh berfikir dengan waras, dengan baik, dan akan terganggu lah. Kemudian penglihatan menjadi kabur. Jadi kita banyak dengar dekat berita, iaitu bila kita mengambil alkohol, kita akan tak boleh membawa kereta. Itu sebabnya kelihatan menjadi kabur, kita tak nampak. Jadi yang seterusnya, yang ketiga, pernafasan. Masalah sukar bernafas, jadi mengalami sistem pernafasan kita mengalami masalah. Dan yang seterusnya, murung, iaitu tiada perasaan, sentiasa murung. Jadi macam apa orang kata, kita tengok pun macam tak betul lah murung ni. Macam tak betul, dia tak ada perasaan. Bila tanya tak jawab, macam tu lah lebih kurang. Alright,
Jadi apa kesannya pengambilan alkohol ni secara berlebihan? Berlebihan ni maksudnya bukan kita boleh ambil satu botol contohnya. Cikgu saya ambil satu botol je boleh. Dia tak lebih satu botol satu, kalau dua boleh lebih. Tak. Okey. Dia alkohol ni dia bergantung pada individu siapa individu yang mencubanya, mengambilnya, dia ikut pada kesesuaian kita lah. Dan alkohol juga mengandungi orang kata berapa peratus alkohol yang maksudnya tinggi, agak tinggi untuk memabukkan, alkohol yang rendah untuk memabukkan, dan ada juga di kalangan alkohol yang kita terpaksa ambil untuk perubatan. Okey. Baik, jadi ada 3 kat situ, fizikal, emosi dan mental kesan dia pada kita. Jadi apa kesan fizikal, emosi, mental ni kita tengok pada slide seterusnya. Baik, yang pertama kesan fizikal. Jadi kita akan mengalami sakit kepala, pening kepala. Okey, kemudian kita akan muntah dengan terlalu banyak. Okey, maksudnya apa yang kita ambil makanan dan minuman tu kita akan muntah. Okey, jika mengambil berlebihan. Kemudian akan berlaku sakit perut, iaitu cik berit. Okey, kita punya najis tu kemungkinan akan cair. Kemudian badan akan menjadi menggeletar. Maksud kita shaking. Okey, macam seram sejuk. Right? Itu fizikal. Jadi yang seterusnya kesan emosi. Kesan emosi kita berasa resah dan murung. Macam saya cakap tadi macam tak betul. Okey, diam je. Kemudian tidak stable. Tidak stable ni maksudnya jalan tu pun dah tak boleh. Okey, sekejap ke kanan, sekejap ke kiri. Okey, dah tak betul. Kemudian cepat marah dan agresif. Tiba-tiba je bila orang yang tengah mabuk bila kita tanya sikit nak marah. Dia emosi dia dah terganggu lah. Maksudnya semua kawalan emosi dia dah terganggu. Jadi dia dah tak kenal kita, dah tak kenal. Alright. Kemudian kesan mental. Okay, mental ni maksudnya pemikiran otak kita lah. Jadi yang pertama dia akan berlaku kecelaruan tingkah laku. Jadi kita dah tak sedar, separa sedar ataupun tak sedar apa yang perbuatan yang kita buat. Sebab tu kita pun sebenarnya bila kita mengambil alkohol berlebihan, kita bawa kereta, sebenarnya kita tak tahu kita sedang bawa kereta. Sebab tu kebanyakan kita dengar berita ada berlaku kemalangan jalan raya sebabkan pengambilan alkohol yang berlebihan. Kemudian yang kedua, keyakinan diri menurun. Jadi keyakinan diri kita ni akan rasa rendah diri lah. Kita malu contohnya. Ialah kita sebut kita telah mengambil satu benda yang dilarang Jadi kita akan merasa rendah diri. Maksudnya kurang keyakinan. Dan seterusnya, hilang ingatan sementara dan kekal. Okey, hilang ingatan ni macam saya cakap bila kita berlebihan, kita tak kenal siapa kawan kat sebelah kita. Siapa yang panggil saya tadi? Tak kenal. Okay. Padahal kita sebenarnya kawan baik dia, tapi tak kenal. Itu maksudnya memori kita telah hilang sementara. Dan ada juga apabila kita kerap melakukan ataupun mengambil alkohol ni dengan berlebihan, kita akan hilang ingatan secara kekal. Kekal maksudnya dah tak ingat langsung. Alright, yang seterusnya, hilang pertimbangan dalam membuat keputusan. Jadi kita tak boleh nak buat keputusan. Bila orang mabuk ni, kalau nak bayar apa yang dia makan pun dia dah tak tahu berapa ringgit. Contoh cashier minta dia duit semua total 150, dia akan bagi. Kalau apa yang ada dalam dompet tu dia akan bagi semua contohnya. Dia dah tak boleh nak buat keputusan. Okey. Sebenarnya dia waras, tapi atas sebab pengambilan alkohol ni dia jadi macam tu. Jadi sangat teruk kan pengambilan alkohol ni. Jangan sekali awak cuba faham. Right? Jadi alkohol ni sebenarnya kita perlu berkata tidak tidak pada alkohol. Lagi tambahan pula kita yang Muslim ni memang tak boleh lah. Okey, tak boleh. Yang beragama Islam memang
adalah dilarang sama sekali untuk mengambil alkohol. Okey, dia adalah satu minuman yang haram lah untuk kita. Dan begitu juga untuk yang bukan Muslim tetapi di bawah peringkat umur, cikgu sarankan jangan mengambil alkohol. Alright, jangan sekali mencuba alkohol. Okey, kita jaga kita. Baik, jadi itu saja untuk pelajaran pada hari ini. Okey, topik kita. Jadi cikgu harap kita akan berjumpa lagi di kelas pendidikan kesihatan akan datang. Okey, jaga diri dan kesihatan semua dan jangan sekali mencubanya di rumah ataupun di luar. Okey, jika bawah umur. Okey, kalau dah atas 18 tu awak nak cuba alkohol tu, itu terserah pada awak. Okey, tapi yang bukan yang beragama Islam, dia cakap ia adalah satu yang dilarang. Okey, yang bukan beragama Islam mestilah mendapat kebenaran ibu bapa. Okey, jika di bawah umur, tapi tak boleh lah sebenarnya. Alright, bahaya. Okey, itu saja dari cikgu. Sekian, terima kasih. Bye bye.